Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang dihormati iaitu Puan Nuraini binti Salim dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang pertikaian dan konflik di darat di bawah topik isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Tajuk yang kami pilih ialah pertikaian dan konflik di darat, peristiwa pencerobohan di Lahad Datu. Sebelum memulakan pembentangan, terlebih dahulu saya perkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama Benyamin bin Hanafizan, yang kedua saya sendiri iaitu Siti Nurhanisah binti Abdul Jabbar, dan yang ketiga ialah Nurul Ain Najwa binti Muhammad Jamsari. Seterusnya, ini ialah isi kandungan yang kami akan bentangkan. Yang pertama ialah pengenalan yang akan dibentangkan oleh saya. Yang kedua ialah implikasi pencerobohan Lahad Datu juga akan dibentangkan oleh saya. Yang ketiga, langkah yang diambil yang akan dibentangkan oleh Ben. Yang keempat ialah keberkesanan usaha yang akan dibentangkan oleh Ain. Dan yang terakhir ialah kesimpulan yang akan dibentangkan oleh Ain. Seterusnya, bergerak ke slide seterusnya, saya akan bentangkan bahagian pengenalan. Baiklah, apakah peristiwa pencerobohan Lahad Datu? Menurut laman sesawang Wikipedia, krisis pencerobohan Lahad Datu dikaitkan dengan insiden diplomatik yang berlaku di antara Malaysia dan Filipina sejurus selepas 235 orang Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di kampung Tanduo, daerah Lahad Datu, Sabah pada 11 Februari 2013. Kumpulan tersebut menggelarkan diri mereka sebagai Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. Mereka dihantar oleh Jamalul Kiram II yang merupakan salah seorang dari pihak-pihak yang menuntut tahta Kesultanan Sulu. Jamalul Kiram II juga menyatakan bahawa matlamat mereka adalah untuk menuntut kembali wilayah mereka di bahagian timur Sabah, iaitu bekas Borneo Utara, yang masih tidak dapat diselesaikan. Ini ialah contoh peta Lahad Datu. Di sini, kita boleh lihat peta Malaysia dan di dalam bulatan tersebut ialah Lahad Datu yang berada di negeri Sabah. Kita boleh lihat di kawasan sebelah atas peta, ada satu kawasan yang ditandakan dengan garisan berwarna oranye. Di situ ialah Lahad Datu. Manakala pada gambar ini pula, kita boleh lihat kawasan pertempuran yang berlaku di Tanduo, Sabah, yang ditandakan pada warna merah itu. Buat pengetahuan semua, peristiwa ini tidak melibatkan daerah Lahad Datu sahaja, malah daerah Semporna, Kunak dan Tawau juga turut terkesan seperti yang tertera di dalam peta itu. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang implikasi pencerobohan Lahad Datu. Implikasi konflik terhadap Malaysia di bahagian peristiwa Lahad Datu. Contoh-contoh implikasi akibat pencerobohan Lahad Datu ialah yang pertama, berlakunya pertumpahan darah. Yang kedua, ekonomi terjejas. Yang ketiga, sekolah berdekatan terpaksa ditutup sementara waktu. Yang terakhir ialah sektor pelancongan terjejas. Yang pertama, berlakunya pertumpahan darah.
Pertumpahan darah berlaku apabila dua anggota PDRM dari kumpulan Komando 69 iaitu Inspektor Zulkifli Mamat dan Sarjan Sabaruddin telah terkorban dalam pertempuran 1 Mac. Manakala 12 pengikut Abimuddin Kiram juga terbunuh dalam situasi tersebut, menurut Wikipedia yang telah disunting pada 4 Mac 2023. Gambar yang tertera ialah Allahyarham Inspektor Zulkifli Mamat dan Sarjan Sabaruddin yang telah terkorban pada 1 Mac itu. Seterusnya ialah ekonomi terjejas. Peniaga di Lahad Datu alami kerugian akibat pencerobohan itu, namun aktiviti berniaga masih berjalan seperti biasa. Peniaga-peniaga pasar malam meneruskan aktiviti perniagaan mereka walaupun bilangan kedatangan pengunjung mengalami kemerosatan. Menurut Syafizan, walaupun begitu, mereka tetap tabah mencari sesuap nasi sehingga sanggup membuka kedai sehingga jam 9. Gambar di atas menunjukkan salah satu tempat penduduk Lahad Datu berniaga. Di samping itu, implikasi pencerobohan Lahad Datu ialah sekolah berdekatan terpaksa ditutup. Terdapat 11 buah sekolah di Lahad Datu yang diarahkan untuk tutup. Menurut Nas Norzila, dalam artikel berita harian, Saabi berkata bahawa kejadian pencerobohan yang berlaku kira-kira 2 tahun lalu banyak memberi kesan trauma kepada murid dan guru sehingga ia turut memberi kesan kepada mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang kita boleh lihat pada gambar ini. Gambar ini ialah Nurul Ishema Mat Abrar. Dia berkata, pada awalnya saya masih lagi berasa takut untuk keluar rumah dan perasaan itu hilang selepas dipujuk dengan kata-kata semangat oleh guru dan rakan. Slide seterusnya. Kesan pencerobohan yang seterusnya ialah sektor pelancongan terjejas. Berdasarkan artikel berita Perak hari ini, Menteri Kewangan kedua pada waktu itu iaitu Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah berkata, kemerosotan sektor pelancongan itu tidak dapat dielakkan apabila nasihat perjalanan dikeluarkan oleh negara luar terhadap rakyat mereka yang ingin bercuti ke Malaysia. Ini ialah salah satu contoh, ini ialah petikan yang terdapat dalam artikel Perak hari ini. Okey, itu sahaja bahagian saya. Saya akan serahkan kepada Benyamin untuk langkah yang diambil semasa pencerobohan di darat. Seterusnya, langkah yang diambil semasa pencerobohan di darat. Sebelum itu, seperti kebanyakan negara, Malaysia sangat menjaga keselamatan negaranya dari ancaman sama ada di semenanjung Malaysia maupun di Malaysia Timur. Oleh itu, negeri Sabah yang terletak di utara Kepulauan Borneo merupakan negeri kedua terbesar di dunia. Sabah yang bersepandangan dengan Sarawak dan Brunei di bahagian barat. Selain itu, Kalimantan di selatan serta Filipina dan Indonesia di bahagian timur yang dipisahkan oleh Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Persempadanannya menunjukkan kedudukan Sabah yang amat strategik. Selain itu, setakat ini keunikan dan kepentingan Sabah boleh dikatakan sebagai pintu masuk utama Malaysia dari timur. Namun, Sabah masih berdepan dengan cabaran dan isu yang belum mereda, di mana peristiwa Lahad Datu antara yang tidak terduga dan berimpak terhadap keselamatan negara. Oleh itu, pelbagai persoalan yang timbul yang mempersoalkan kerapuhan struktur pertahanan negara dan kegagalan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APM kerana kelewatan mengesan kemasukan Angkatan Tentera Bersenjata yang membolehkan mereka menawan Kapiten Luar dan Pelas Sahabat 17 di Sabah. Oleh itu, pencerobohan Lahad Datu ini juga telah memberikan satu kejutan kepada Malaysia kerana ia melibatkan
actor, bukan negara ini negara asing, iaitu sekumpulan angkatan bersenjata rakyat Filipina yang mendakwa penyokong kuat Kesultanan Sulu, Jamalul Kiram III. Malah pencerobohan yang melibatkan rakyat Filipina ini turut memberi impak terhadap hubungan diplomatik antara Malaysia dan Filipina. Okey, langkah pertama, kerajaan Malaysia telah melakukan rundingan, iaitu kerajaan Malaysia telah melakukan satu perundingan bagi menangani isu pencerobohan, iaitu sekumpulan warga Filipina yang berada di perairan negara di Lahad Datu Sabah, kerana mereka telah melakukan satu keganasan di tempat awam yang dapat memberikan bahaya kepada rakyat Malaysia, rakyat Sabah yang berada di setempat. Seterusnya, kerajaan Malaysia telah menghantar angkatan tentera. Ketika itu, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, berkata tindakan itu penting bagi memastikan kumpulan yang berjumlah antara 80 hingga 100 anggota itu keluar dengan selamat ke selatan Filipina. Sekaligus, ia tidak akan berlaku pertumpahan darah kerana tiada langsung peperangan yang berlaku pada kawasan tersebut. Seterusnya, memperketatkan undang-undang kemasukan pendatang asing tanpa izin pada waktu tersebut. Memetik satu laporan daripada Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kerana berkata pasukan keselamatan menahan sekumpulan warga asing yang menyamar sebagai anggota tentera cuba menceroboh perairan negara di Lahad Datu. Langkah kedua yang ingin diatasi oleh kerajaan adalah perundingan semula. Okey, sebaik sahaja pihak berkuasa Malaysia menyedari kehadiran kumpulan ini, langkah awal yang diambil adalah kerajaan Malaysia melakukan satu proses rundingan dengan kumpulan ini. Kumpulan ini memberi satu ancaman yang membuatkan Malaysia ingin memberi satu budi bicara kepada negara tersebut. Seterusnya, kerajaan telah giat dalam memujuk kumpulan tersebut demi meninggalkan kawasan terbabit untuk meninggalkan kawasan terbabit. Tapi menurut Zahid Hamidi, pihak keselamatan akan cuba sebaik mungkin bagi menyelesaikan masalah itu melalui rundingan dan bukan pertumpahan darah. Selain itu, semasa rundingan giat dijalankan oleh Menteri Luar Filipina iaitu Albert del Rosario melalui Menteri Luar Malaysia Hanifah Aman selaku wakil kerajaan Malaysia memohon agar kerajaan Malaysia melanjutkan tempoh rundingan tersebut. Selain itu, Malaysia telah melanjutkan tempoh rundingan. Hal ini adalah kerana permohonan untuk melanjutkan tempoh pengungsian ini bagi membolehkan kerajaan Filipina melakukan rundingan sekaligus memujuk kumpulan bersenjata yang menceroboh di kawasan kampung Tanduk untuk balik ke selatan Filipina secara aman. Okey. Langkah yang seterusnya adalah hubungan antara dua negara, antara negara Malaysia dan negara Filipina. Ialah kerana tindakan yang diambil oleh kerajaan Filipina ini adalah bagi menjaga hubungan antara dua hala negara, iaitu Malaysia dan Filipina, yang disebabkan insiden di Lahad Datu ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi hubungan baik di antara kedua-dua negara berjiran ini. Hal ini kerana Malaysia tidak ingin berlaku sebarang pergaduhan antara dua negara yang boleh memutuskan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara ini. Okey, seterusnya adalah langkah ketiga. Setelah rundingan damai antara kumpulan ini dan kerajaan Malaysia gagal, pasukan keselamatan Malaysia bertindak menggunakan langkah kekerasan bagi menupaskan kumpulan ini. Yang pertama, kerajaan menghantar pulang ke tempat asal. Kerajaan Filipina misalnya bertindak untuk menghantar sebuah kapal untuk membawa pulang kumpulan ini. Iaitu beberapa orang Sulu yang berada di Malaysia telah berjaya dihantar ke negara asalnya. Selain itu, ada segelintir tentera Sulu yang telah ditawan dan menyerah diri juga telah dihantar pulang ke tempat asalnya. Seterusnya, menggunakan risalah. Pada 28 Februari 2013, apabila rundingan belum menunjukkan tanda yang positif, pasukan keselamatan memulakan perang psikologi dengan menggugurkan risalah melalui helikopter.
helikopter tentera dengan menggunakan bahasa suluk dan bahasa Inggeris dengan harapan mereka dapat menyerahkan diri dalam masa 48 jam. Ayat yang digunakan ialah "Lay down your weapon, surrender, surrender, surrender." Penggunaan bahasa suluk dalam risalah berkenaan adalah kerana kumpulan penceroboh merupakan etnik suluk Filipina yang menyokong perjuangan Sultan Sulu untuk menuntut Sabah. Okey, yang terakhir adalah menyekat laluan keluar masuk. Di samping itu, kumpulan ini menghadapi satu masalah untuk mendapatkan bekalan makanan yang disebabkan oleh pasukan keselamatan Malaysia telah menutup sepenuhnya laluan ke kawasan tersebut. Baik, seterusnya, mari kita lihat pula kepada keberkesanan usaha yang telah diambil semasa berlakunya pencerobohan di darat. Untuk mengetahui keberkesanan usaha-usaha tersebut, kita mestilah tahu dulu apakah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Apa ya usaha yang dibuat oleh kerajaan semasa berlakunya pencerobohan di darat? Antara usaha-usaha tersebut ialah operasi pencarian penceroboh. Kita boleh lihat di sini, jadi contohnya seperti operasi Moffat Ark yang dilakukan oleh pihak kerajaan ketika berlakunya peristiwa pencerobohan di Lahad Datu Sabah. Hasil operasi tersebut, kita dapat lihat bahawa kerajaan berjaya mengesan keberadaan kumpulan pencerobohan. Kumpulan tersebut telah ditangkap ketika di kawasan perkampungan dan hal ini bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin dan terhindar daripada ancaman. Selain itu, kerajaan berjaya mengelakkan penduduk bersikap agresif. Hal ini sangat penting kerana apabila penduduk bersikap agresif akan mula menjadi orang kata trust issue, membuatkan sukar untuk kerajaan mengawal situasi ketika itu. Oleh itu, sangat penting bagi pihak kerajaan untuk memastikan penduduk sentiasa dalam keadaan tenang dan terkawal. Berikutnya, usaha yang pihak kerajaan telah ambil ialah rundingan antara pemimpin-pemimpin negara. Rundingan ini boleh dibuat antara negara Malaysia dan negara di luar negara. Seperti kita tahu, peristiwa Lahad Datu merupakan perselisihan negara Malaysia dengan negara Filipina. Rundingan ini telah berjaya mengelakkan pertumpahan darah daripada berlaku. Oleh itu, yakni kita tahu bahawa kerajaan berjaya mendapatkan inisiatif yang terbaik dalam mengambil keputusan. Mengapakah rundingan itu sangat penting bagi sesebuah negara? Apabila berlaku peristiwa seperti ini? Hal ini kerana Malaysia tidak mahu seandainya atau sekiranya berlakunya pertumpahan darah, tak kiralah sama ada pihak penduduk ataupun pihak pencerobohan, boleh mengakibatkan hubungan diplomatik antara negara-negara sekitar Malaysia boleh runtuh. Oleh itu, rundingan ini adalah satu perjanjian dalam mencari kata sepakat yang terbaik bagi kedua-dua pihak atau kedua-dua negara. Dan akhir sekali pastinya akan wujudnya usaha untuk membuat penguatkuasaan undang-undang. Hal ini bagi menegakkan keadilan terhadap semua pihak. Tidak kiralah pihak kerajaan daripada Malaysia atau pihak kerajaan daripada luar negara maupun pihak tempatan dan sebagainya. Hal ini dapat memberi hukuman setimpal dengan salah laku yang telah dibuat oleh pencerobohan atau penjenayah. Daripada perbincangan yang dilakukan dalam video kali ini, kita dapat simpulkan bahawa kita hendaklah sentiasa berwaspada terhadap situasi yang berlaku di sekeliling kita supaya dapat mengelakkan ancaman anarki luar daripada berleluasa. Selain itu, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah memupuk semangat cinta akan negara kerana tanah air kita merupakan satu-satunya tempat tinggal kita dan identiti yang perlu kita pertahankan. Berikut merupakan rujukan yang kami dapat sepanjang membuat kajian terhadap soalan yang diberikan.
untuk kali ini. Sebelum mengakhiri pembincangan pada kali ini, terimalah beberapa rangkap pantun daripada saya. Bunga teroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadiri budiman. Izinkan kami meminta diri. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan sekian terima kasih.